tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan dan Bapak yang amat dihormati. Selepas Speaker Dewan, yaitu Johari Abdul mengumumkan 6 ahli parlimen bersatu sebelum ini yang menyatakan sokongan terhadap kerajaan terhadap PMX, di mana kepimpinan bersatu dan Mahyadin sendiri berharap agar kerusi ke-6 MP yang berpaling tada ini akan dikosongkan dan pilihan raya kecil akan diadakan. Namun lain yang jadi, Speaker Dewan Sah telah menolak untuk mengosongkan kerusi 6 ahli parlimen ini. Makna kata, kerusi mereka tidak dikosongkan dan mereka kekal sebagai wakil rakyat yang menyokong kerajaan. Berkaitan dengan ini, lihat apa yang berlaku kepada PN melalui artikel daripada Malaysia Kini 10 Julai. PN kecewa tafsiran songsang Speaker. Pengerusi PN Mahyadin Yassin kecewa dengan keputusan Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul mengekalkan kerusi 6 MP yang berpaling tada. Katanya, Johari telah mengkhianati semangat dan hasrat murni pindaan perkara 49E Perlembagaan Persekutuan bagi menghalang ahli parlimen melompat parti. Keputusan YB Speaker tersebut adalah amat mengecewakan kerana dengan jelas bercanggah dengan peruntukan tersurat dan tersirat perkara 49E dalam kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan. Keputusan YB Speaker dengan memberikan alasan-alasan dangkal dan tafsiran songsang menunjukkan YB Speaker telah mencemar Perlembagaan Persekutuan. Namun saudara-saudara, menurut Anwar Ibrahim, Anwar salahkan bersatu, 6 MP kekal kerusi masing-masing. Menasihatkan bersatu agar membaca perlembagaan. Anwar berkata, atas sebab itulah yang di Pertua Dewan Rakyat memutuskan semua 6 MP bersatu kekal sebagai wakil rakyat. Jadi saudara-saudara, menurut Anwar kena baca perlembagaan. Nah, saudara-saudara, adakah ini satu perkara yang bakal membuka pintu kepada MP pembangkang yang lain untuk menyatakan sokongan kepada Anwar? Kerana mereka sudah tahu, walaupun mereka menyatakan sokongan, mereka tidak akan kehilangan kerusi mereka sebagai ahli parlimen. Mungkin ada di dalam kepimpinan PN yang mempunyai hasrat untuk menyokong kerajaan, menyokong PMX. Namun takut kerana mereka tidak mahu kehilangan kerusi. Tapi kita lihat 6 MP ini, kerusi mereka langsung tidak dikosongkan, bahkan mereka tetap menyokong PMX. Jadi apakah konsekuensi berkaitan dengan keputusan ini? Apa komen Anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan dan Bapak yang amat dihormati. Selepas satu isu berkaitan dengan penarikan sokongan daripada MP Bersatu terhadap pembangkang dan menyatakan sokongan terhadap PMX, kepimpinan Bersatu sudah pasti berharap selepas keahlian mereka dilucutkan, sudah pasti pemimpin Bersatu dan PN mahu kerusi mereka dikosongkan dan PRK diadakan semula. Namun, Speaker Dewan Johari Abdul dalam satu keputusannya menggemparkan ramai. Berkaitan dengan ini, tulisan daripada Syahbudin Husin, akta lompat parti terang-terang telah dibakul sampahkan. MP Blok Kerajaan kini terbuka untuk tarik sokongan, menurut Syahbudin. Tidak ada rakyat Malaysia yang waras dan kepalanya tak masuk air yang dapat menerima keputusan Speaker Parlimen Johari Abdul tidak mengosongkan 6 kerusi parlimen yang wakil rakyat telah terhenti keahliannya daripada Bersatu kerana tidak patuh kepada kehendak serta pendirian parti dengan menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Alasan Johari memutuskan tiada kekosongan 6 kerusi terbabit dengan menyatakan
peraturan bersatu yang membatalkan keanggotaan ahli yang tidak mengikut kehendak parti adalah bertentangan dengan perlembagaan persekutuan dan peraturan parlimen yang menjamin kebebasan ahli parlimen untuk bersuara, berbahas, dan mengundi langsung tidak boleh diterima. Johari terbukti telah membuat kesimpulan songsang dalam keputusannya tanpa mengambil kira kewujudan akta lompat parti serta ketetapan dalam akta pendaftar pertubuhan. Terbukti juga Johari bertindak adil dalam keputusannya, tetapi lebih ternampak untuk menyelamatkan Anwar, kedudukan Anwar sebagai PM selepas calon PKR kala teruk dalam PRK Dun Sungai Bakap 6 Julai lalu. Dengan hujah serta alasan yang diberi Johari, beliau secara terang-terang menunjukkan akta lompat parti yang diperjuangkan PKR dan Anwar selepas langkah Sheraton sudah menjadi hampas yang layak diletakkan dalam bakul sampah. Akta lompat parti sepatutnya difahami dan dihormati secara tersurat dan tersirat adalah bagi mengelakkan berlakunya ahli-ahli parlimen khianat kepada parti. Hakikatnya, pengkhianatan 6 MP bersatu tiada beza sama sekali dengan MP PKR yang khianat dalam langkah Sheraton dulu. Malah, suatu kelebihan lagi apabila tindakan 6 MP bersatu ini semacam direstui oleh Speaker, sementara ketika langkah Sheraton belum wujud lagi akta lompat parti. Harus difahami mengikut perkara 49E Perlembagaan Persekutuan berkaitan akta lompat parti, jika seseorang ahli Dewan Rakyat tidak lagi menjadi anggota parti politik, maka kursinya adalah dikira kosong. Saudara-saudara, terdapat beberapa perkongsian daripada Syahabuddin. Di dalam tulisan ini berkata, peruntukan dalam Seksyen 18C Akta Pertubuhan dengan jelas menyebut bahwa sebarang keputusan sesuatu parti politik adalah muktamad dan konklusif. Lebih buruk PKR dan PH yang memperjuangkan akta lompat parti sehingga ia menjadi undang-undang, tetapi hanya setelah tidak sampai 2 tahun. Speaker pilihan Anwar, PKR dan PH sendiri yang akhirnya mencabuli akta tersebut. Langkah permulaan mungkin boleh dilakukan dengan mereka tidak menyokong dan mengundi belanjawan 2025 sebelum hujung tahun nanti. Keputusan Speaker ini dengan sendirinya telah membuka ruang untuk ahli-ahli parlimen blok kerajaan menukar pendirian, malah menjatuhkan kerajaan. Selepas ini akta lompat parti tidak bermakna apa-apa lagi, sebagaimana MP pembangkang boleh menyokong PM dan kerajaan, MP blok kerajaan juga tidak terhalang lagi untuk menarik sokongan atau tidak mengundi sebarang arang undang-undang yang dibawa kerajaan di parlimen. Ada ubi, ada batas. Insya Allah, kecurangan sikap dan kepura-puraan dalam perjuangan yang dipamerkan suci juga akan ada balasannya menurut Syahabuddin. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Adakah selepas ini Speaker Dewan boleh dipecat ataupun letak jawatan kerana perkara ini? Jadi apa komen Anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini.